Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe ke channelku, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. And also jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Okay guys, untuk hari ni aku nak share dengan korang satu kisah berkenaan dengan apa yang tengah berlaku dekat dunia kita sekarang guys. Okay, sebab aku boleh katakan korang pun tahulah zaman sekarang ni it's called the digital age, digital era, zaman teknologi, semua benda-benda tu lah. Okay, sebab kalau fikir balik macam dulu kita nak order makanan pun susah kan, kita nak pergi tapau lah, nak kena itu ini kan. Macam sekarang it's just one click of a button. Kita kena klik butang dia, food sudah on the way, sampai lah. Macam-macam lagi lah, kau nak order barang lah, nak beli barang online semua kan, semua dah accessible guys, terlampau mudah sekarang tau. Okay, but bukan itu sahaja tau, bukan dari segi makanan ke, bukan dari segi beli-beli barang ke apa, even kita pun boleh mencari cinta melalui aplikasi guys. Okay, aku sure korang tahulah jenis-jenis aplikasi ni kan, aku malas nak sebut kan. Okay, sebab zaman sekarang pun social media is memang it's how we connect with people. Macam mana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kenal dan juga orang-orang yang tidak kenal. Jadi dalam kisah kali ni aku nak rungkaikan satu crime yang telah terjadi di sebalik zaman teknologi sekarang guys. Tanpa membuang masa, macam biasa guys, nama aku Nas, and I am your true crime storyteller. Let's go. Okay, macam tadi aku ada explain kat korang mengenai je lah, kita order makanan, kita order barang-barang semua kan. Tetapi aku kali ni aku nak lebih fokus kepada how kita berkomunikasi dengan orang lain, and terutama sekali bila seseorang itu hendak mencari buah hati melalui online. So basically kan, true crime kali ni kan, dia aku nak kata dia macam scam lah orang kata Okay, so it's a love scam to be precise. Okay, love scam ni kan, dia tidak mengenali sesiapa tau guys. Sama ada sedar atau tidak sedar, hampir setiap hari guys, media massa ada melaporkan berita-berita mengenai perkara ini guys. Okay, cuma apa yang mengherankan lah, masih lagi ramai yang terpedaya. Okay, lepas tu kan guys, aku macam satu benda aku ada satu persoalan sebab kadang-kadang kan bila mangsa-mangsa love scam ni kan, okay, dia semua terdiri daripada mereka-mereka yang berkejaya hebat tau. Okay, dalam kata lain, golongan-golongan yang berpendidikan tinggi tau. So aku still tak dapat jawapan why macam diorang ni still fall into this trap tau. Okay, sebab aku rasa, yelah, I'm pretty sure diorang pun dah lebih, orang kata apa, lebih biasa dengan benda-benda macam ni, macam benda-benda modern sekarang ni kan. But still diorang masih lagi terperangkap. Okay guys, macam segala scam ni kan, dia ada dia punya modus operandi tersendiri tau. So sama jugalah macam love scam ni, dia ada dia punya own modus operandi tau. Okay, di mana pelaku akan menggunakan gambar profil yang cantik ataupun handsome semua kan, yang stylo kan. Okay, semua tu untuk memikat mangsa mereka guys. Dan mereka juga akan menabur ayat-ayat manis, sweet talker macam tu orang kata Okay, dan pada masa yang sama mereka akan menggambarkan diri mereka ni sebagai orang kaya. I am rich guys, I am rich. So dia akan post lah gambar-gambar yang macam tu kan, gambar yang menunjukkan diorang ni berstatus tinggi, berprofil tinggi dan juga memiliki banyak duit dan juga harta. So bagi aku dekat situlah the point where orang senang terperangkap dalam love scam ini guys. Okay guys, untuk love scam ni kan, seperti korang tahu, yang mana kaki Netflix kan. Okay, Netflix ni diorang sahaja baru menayangkan sebuah dokumentari jenayah yang berjudul The Tinder Swindler pada 2 Februari lepas, tak silap aku. So basically what this documentary is about kan, dia diadaptasikan lah daripada sebuah kisah benar tentang penipuan yang dilaku oleh seorang lelaki yang berdarah Israel yang bernama Shimon Yehuda Hayut. So apa lelaki ni buat kan? Okay, lelaki ni dia akan melakukan penipuan menerusi laman aplikasi Tinder untuk mengeksploitasikan kaum wanita secara emosi demi mendapatkan wang guys. So dekat situ dia akan gunakanlah segala-gala taktik yang dia ada untuk menjadikan kaum wanita ni menjadi mangsa dia guys. Okay, demi untuk mendapatkan wang mereka, which is of course very very dangerous guys. So that is why apabila kita online dekat mana-mana pun, social media pada platform, kita mesti berhati-hati guys. Alright, so macam mana dia menipu mangsa dia? Si Shimon ni dia akan menukar nama dia kepada Simon Lviv. Kononnya dia adalah anak kepada jutawan belian Israel yang dikenali sebagai Lev Lviv. And sampai sekarang lah masih tidak pasti mengenai jumlah sebenar wanita yang sudah menjadi mangsa penipuan Simon
Simon. Cuma apa yang dapat dipastikan guys, okay, Simon ni dia berjaya meraih wang yang dianggarkan berjumlah 40 juta ringgit Malaysia hasil penipuannya guys. Banyak gila bhai, 40 juta it's like memang banyak gila weh. Jadi semua angka-angka tersebut termasuklah wang milik 3 orang wanita yang bernama Cecile, Pernilia dan juga Eileen Charlotte. So basically ketiga-tiga wanita ni mereka telah membuat penampilan dalam tayangan The Tinder Swindler bagi menceritakan bagaimana pengalaman mereka dan juga bagaimana mereka telah ditipu oleh Simon sehinggakan sekarang ni mereka hidup dipenuhi dengan hutang guys. Kesian gila diorang ni Okay, so untuk Simon ni kan, Simon ni dia telah dilaporkan telah melarikan diri dari Israel sejak tahun 2011. Dan Simon ni dia diyakini telah melakukan tindakan sedemikian bagi mengelakkan dakwaan penipuan yang dilakukan. So pada tahun 2015, dia telah bertempat di negara Finland dan Simon telah ditangkap dan seterusnya dipenjarakan selama 3 tahun di negara berkenaan atas kesalahan menipu 3 orang wanita tersebut. Kemudian dia telah dibebaskan pada tahun 2017 and Simon ni pun dia balik ke Israel guys, okay. So belum sempat ditangkap lagi, dia bagaimanapun sekali lagi berjaya untuk melarikan diri. Memang sneaky mamat ni kan, okay. Tetapi kemudiannya dia seterusnya telah dijatuhkan hukuman penjara selama 15 bulan atas kesalahan jenayah dia sebelum ini. Tetapi bagaimanapun si Simon ni dia dibebaskan pada masa 5 bulan kerana didapati berkelakuan baik. Rasa dia ni pandai main game okay. Sebab dia ni aku rasa macam tak serik-serik lagi tau. Jadi menerusi tayangan The Tinder Swindler ni, modus operandi Simon adalah mencari mangsa melalui laman aplikasi Tinder. So setelah dia dapat berkenalan dengan mangsa dia, so Simon ni dia akan memperkenalkan diri dia sebagai seorang anak orang kaya dan juga meluahkan hasrat ikhlasnya untuk menjalinkan hubungan jarak jauh, long distance relationship, LDR orang kata So demi mendapatkan kepercayaan, Simon ni kebiasaannya lah dia akan menemui mangsa-mangsa dia dengan menaiki jet atau kereta mewah dengan tempat bertemuan adalah di hotel bertaraf 5 bintang. Dahsyat betul bhai. Itulah aku macam pernah dengar lah scam bawa kereta mewah jumpa lepak mana-mana kan. Tapi itulah selalulah juga dengar dulu. And then kan guys, sesudah pertemuan tersebut, Simon akan memulakan penipuan besarnya, penipuan sebenarnya terhadap mangsa-mangsa yang sudah benar-benar angau dekat personality dia. Sudah tangkap cintan. So from there, dia telah tahu mangsa dia dah masuk ke dalam perangkapnya. That is where dia punya game bermula guys. Okay, cara Simon ni dia akan meraih simpati dengan mengatakan dirinya hidup dalam bahaya gara-gara musuh perniagaannya guys. Perkara ini bermaksud Simon ni dia akan meminjam wang daripada mangsa dia untuk melakukan beberapa urusan penting, kononnya lah dengan berjanji untuk membuat pembayaran balik pinjaman tersebut. So disebabkan rasa cinta, disebabkan rasa simpati, ada antara mangsa sanggup menggadaikan harta, termasuklah menyerahkan kad kredit mereka dan meminjamkannya kepada Simon. Gila, basically dia macam dah ibarat dia bagi dia punya whole life dekat Simon guys. So hidup mereka ni berada di dalam tangan Simon guys. Aku tak imagine itu boleh dikatakan basically settle. Okay, tetapi kan di sisi Simon pula, on Simon punya side ni pula, dia akan pergi berjoli sebaik sahaja dia menerima wang daripada mangsa dia guys. Dan lama kelamaan Simon ni akan menghilangkan diri. Tetapi untuk mangsa pula, mereka akan hidup merana dengan hutang di keliling pinggang mereka guys. Aduh So selepas dia telah menghilangkan diri kan, ke mana pula pergi si Simon ni kan. Okay, so si Simon ni yang kini telah pun berusia 31 tahun dipercayai sedang berada di Israel. And terdapatlah beberapa kabar angin yang dia ni sedang menjalankan hubungan bersama seorang model. Maybe dekat situ pun dia akan teruskan lagi dengan dia punya love scam ni. Jadi susulan dokumentari The Tinder Swindler yang sekarang ni tengah viral, okay, tengah top dekat Netflix sekarang ni, Simon pun dia ni dah deactivate laman akaun Instagram milik dia guys. Dan juga terdapat berita yang paling terkini is Simon telah pun digantung daripada menggunakan laman Tinder dan beberapa buah lagi laman aplikasi perkenalan yang lain. So daripada cerita ni kan, daripada cerita Tinder Swindler ni kan, best lah cerita dia. Korang boleh tengok lah. Aku akan tinggalkan dia punya details ataupun dia punya poster dekat sebelah ni nanti. Yelah, from here kita boleh ambil banyak pengajaran lah dari segi, yelah, kita nak kena jaga kita punya, orang kata apa, privacy hidup kita. And then kita pun tak boleh letak
full trust dekat orang lain yang kita kenal melalui online guys. And kita selalu nak kena berwaspada, nak kena buat checking lah, okay, background check, nak kena tanya dia kan. I mean, janganlah terus commit dengan orang yang kita baru sahaja kenal online tau, okay, sebab that is something very very risky tau. And kita tak tahu apa boleh jadi. Macam 3 orang wanita ni, mereka telah pun jadi mangsa love scam si Simon ni, which is kesian lah bila mereka telah terjatuh ataupun terperangkap dalam love scam game si Simon ni. Ya, memang kita sedang hidup di zaman teknologi sekarang ni tau, okay. And then ada banyak aplikasi social media, and then untuk macam Tinder ni semua kan, korang boleh berkenalan dengan orang lain kan. Dia ada daripada pros and cons lah, okay. Pros is dia membenarkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di serata dunia guys. From then kita boleh buat kawan, especially bila zaman macam PKP semua ni kan, nak kena duduk kat rumah kan, kalau ada PKP nantilah kan. Tapi macam sebelum ni kan, aplikasi-aplikasi ni membantu untuk masyarakat berkomunikasi dengan orang lain, okay. Kita sampaikan dengan family members, kita boleh zoom call bagai semua kan, which is really good. Tetapi bila soal pasal untuk berkenalan dengan orang lain, lagi-lagi kepada mereka yang hendak mencari cinta melalui online, they have to be very extra careful guys. Sebab terdapat banyak orang akan mengambil advantage melalui aplikasi-aplikasi yang begini, di mana mereka akan main dari segi emosi semua, bla 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 semua kan. So we have to be very careful guys, okay. So aku rasa from the documentary itself, bila korang tengok tu, korang memang boleh dapat pengajaran tu straight away lah, sebab kita always have to be very careful zaman sekarang ni. And aku harap korang enjoy dengan konten aku sampaikan hari ni. Minta maaf atas segala kekurangan. Thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscribe pada yang belum lagi subscribe, and of course the bell notification dekat bawah guys. And also jangan lupa untuk follow Nats Winchester on Spotify. So yes, I will see you in the next video. So as always guys, never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa orang cakap, yang penting korang happy. And yang lagi penting is korang stay safe, stay healthy, take care guys. Stay safe online guys. Alright, see you. Assalamualaikum, bye bye.